Kalau kau tak pergi surau juga, meh lah sini duduk dengan aku. Ada yang sahut. Hai, Assalamualaikum and welcome back to another episode of Kisah Seram. Kepada yang baru dengan channel aku, hai semua, nama aku Ada. Hai semua, don't forget to subscribe my channel and jangan lupa untuk tekan button bell yang ada dekat tepi tu ya. So hari ni kita nak kembalikan lagi kita punya kisah-kisah seram sebab kan ramai gila yang menanti sebenarnya kisah seram aku ni. Tapi aku tak tahu lah korang tengok ke tak. Okay, hari ni aku nak ceritakan tentang satu benda yang korang paling tak suka. Aku rasa aku seorang je tak suka benda ni kan. Benda yang berbungkus tu, walau orang panggil tu apa? Pokong. Tu aku tak suka. Aku tahu ramai lagi orang yang tak suka dan tak nak tengok pun benda tu. Tapi sebelum kita start dengan kita punya cerita, kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan like dan komen korang tu sangat penting untuk channel aku. Jangan lupa komen Aku nak bagi tahu awal-awal kepada yang lemah semangat, ini adalah cerita seram, so korang tak boleh nak expect muka-muka kelakar yang akan keluar kan. So siap sediakan korang punya jantung. Jadi tanpa kita berlengah lagi masa, jom kita start kita punya mood seram. Okay, so untuk kisah yang pertama ni, kalau korang memang pernah follow cerita seram aku daripada episod yang pertama sampailah yang sekarang ni, yang ke-berapa puluh aku tak ingat, korang mesti pernah dengar tentang Amir dengan sekolah teknik dia. So hari ni aku nak bawakan lagi cerita tentang Amir dengan sekolah teknik dia, tapi kali ni cerita yang berbeza. Okay, Amir ni merupakan seorang pelajar sekolah teknik beberapa tahun yang lalu. So dia cerita dekat aku yang time dia duduk asrama dulu, dia ada kawan-kawan yang satu kos dengan dia yang suka sangat main pokong-pokong dekat asrama diorang tau. Diorang ni jenis macam yang suka gurau kasar lah, kiranya diorang suka kacau kawan-kawan diorang yang tengah tidur tau. And apa yang menarik sekali dekat cerita dia ni, kawan dia diorang tadi kita panggil Faiz dengan Kamal Faiz dengan Kamal ni kacau budak-budak asrama yang tengah tidur tu dengan menggunakan pakaian yang seakan-akan pokong. Kira macam balut lah badan diorang dengan kain putih. Tapi kain putih yang diorang pakai tu bukan kain yang betul-betul putih tau, tapi kain yang diorang dah salut, yang dah letak dengan tanah-tanah supaya menyerupai yang lebih real lah orang kata. So apa yang diorang buat untuk takutkan budak-budak asrama ni, diorang pergi dekat katil orang yang tengah tidur, diorang goyangkan katil diorang sampailah orang yang dah tidur tadi tu tersedar and terkejut. Tapi ada satu malam ni, kebiasaannya kan diorang akan prank daripada tingkat 2, lepas tu naik tingkat 3 tau. Lepas tu diorang turun balik. Faiz dengan Kamal ni diorang punya asrama dekat tingkat 2. Malam tersebut Amir ni tengah lepak-lepak dekat beranda tingkat 3 tau. Sebab Amir punya asrama tingkat 3 lah, kiranya diorang berlainan asrama. Masa ni Amir tengah lepak dengan kawan dia minum-minum sambil tengok pemandangan dekat asrama tu lah macam tu. Amir macam pelik tau, kenapa pokong malam ni ada 3, selalunya ada 2. Lepas tu member sebelah Amir ni pun something positif lah. Oh, mungkin ada ahli baru lah ni. Lepas tu Amir macam pelik, bukan selalu 2 ke? Bukan selalunya Faiz dengan Kamal ke? Masa tu diorang dah pelik dah. Tapi tak lama lepas tu tiba-tiba diorang terdengar dekat tingkat 2 tu macam riuh gila. Masa tu huru hara lah senang cerita. Tiba-tiba nampak orang berlari lah, keluar lah, tiba-tiba jadi macam tu. Lepas tu masa tu warden pun panggil lah, kira macam roll call lah untuk satu asrama tu berkumpul dekat depan bilik warden macam tu lah. Macam warden ni tanyalah kenapa kecoh-kecoh apa semua ni kan malam-malam ni. Lepas tu Faiz dengan Kamal macam cover line lah, macam saja je gurau-gurau benda semua. Lepas tu warden tanyalah kenapa ada yang jerit cakap pocong lah benda lah. Diorang cakap lah gurau-gurau je benda semua. And then warden pun cakap dah lah, dah malam ni jangan main-main macam tu lagi. Dan diorang pun dibebaskan tidur lah masa tu. And malam tu lah di mana diorang semua ni kena kacau dengan pokong yang betul-betul. Malam tu lepas diorang dibebaskan untuk tidur tu, budak 2 ekor ni tadi dah rasa tak sedar hati tau. Diorang dah rasa takut dah. Lepas tu diorang pun ambil lah kain putih yang diorang buat main pokong-pokong tu. Tak tahulah sama ada diorang buang ataupun diorang simpan. Sebab diorang dah takut tau. Sebab diorang dah tahu yang diorang tu diikuti dengan pokong yang betul-betul.
And malam tu juga diorang kena kacau. Macam mana diorang kacau budak-budak asrama tu, macam itulah pokong tu kacau diorang. Bayangkan diorang tengah tidur, lepas tu pokong tu macam goyang-goyangkan katil lah. Katil dah berdeka, so atas bawah lah rasa goyangan tu kan. Esokan paginya diorang cerita lah dekat Amin macam, weh nak tahu tak, malam tadi kita orang kena kacau dengan pokong yang betul-betul tau. Patutlah malam tu kecoh gila tau tingkat 2. Rupanya yang ketiga tu pokong betul. Dan diorang tunjuk tau video masa tu zaman kamera yang apa, zaman phone yang kamera belakang tau. So kalau korang tangkap gambar pun ataupun video, apa, gambar tu kualiti tu agak kabur lah. Tapi still nampak lah yang pokong tu 3 ekor bukan 2 ekor. Macam mana diorang tahu yang ada pokong lain selain daripada diorang? Sebab ada budak tegur tau, dia cakap 3 ekor hari ni. Lepas tu Kamal dengan Faiz ni depan dan belakang. Time tu dia terkejut gila yang belakang dia tu pokong tu tinggi gila. Korang pernah tengok tak video aku yang aku react pasal pokong kat dalam rumah tu lah? Pokong tu tinggi kan? Aku rasa lebih kurang macam tu lah, pokong yang betul-betul. Tapi aku tak tengok lah, janganlah, penatlah. Okay, next cerita yang kedua Untuk cerita yang kedua ni, kita masih lagi di sekolah teknik yang sama tapi cerita ni kira macam dari mulut ke mulut lah, senior ke junior, macam tu cerita dia, macam tu lah. So cerita ni tentang Kimi yang malas nak pergi surau. So kalau korang budak asrama ke, you ke, college ke, korang mesti tahu kan setiap hari ataupun ada hari-hari tertentu korang mesti kena turun ke surau ataupun pusat Islam daripada maghrib sampai isyak. Tapi pada malam tu Kimi ni dia malas tau nak pergi surau. So dia cakap lah dekat kawan-kawan dia lain ni, korang turunlah dulu, aku macam tak sedap badan lah, macam tak sihat. Dia cakap macam tu tau. Lepas tu kawan-kawan dia dalam asrama yang sama ni macam cakap lah, tak apalah kau rehat lah dekat sini, nanti kita orang naik macam tu. Tapi Kimi ni dia macam seronok lah sebab dia dapat bonteng kan, tak payah pergi surau. Tapi kalau dia tak pergi surau pun, dia kena tinggal dekat dalam asrama yang besar tu seorang-seorang dalam gelap. Lepas tu budak-budak asrama dia tu turun and dom pun kosong. Yang ada tinggallah Kimi seorang je dalam keadaan dom gelap. Biasalah ponteng kan, setelah dom gelap dia pun macam seronok lah sebab dapat ponteng pergi surau kan. And then dia pun buatlah hal dia, tiba-tiba dia rasa macam nak masak Maggi tau. So dia ambil lah heater masak Maggi. And then masa tu dalam situasi asrama tu dah sunyi dengan gelap tu, tiba-tiba dia rasa macam something wrong tau. Rasa macam sejuk semacam. Tapi masa tu dia macam abaikan je lah. Lepas tu Maggi tu pun dah siap. Dia pun ambil lah Maggi tu, duduk dekat atas katil dia. Dia katil bawah tau. So dia duduk lah lepak-lepak makan-makan. Tiba-tiba dia terdengar bunyi macam ada orang berdehem tau daripada ujung asrama ni. Asrama dia ni, bilik asrama dia ni kan jenis memanjang tau. Dan asrama dia ni boleh memuatkan dalam 20 orang lah. Katil dah berdeka atas bawah. So korang boleh bayangkan besarnya asrama tu masa tu. Time tu dia dengar suara tu betul-betul hujung dekat asrama, dalam bilik asrama dia tu. Jauh lah kiranya. Dia bunyi macam macam tu tau. Lepas tu dia dah rasa macam ada orang tak pergi surau ke kan. Tapi masa tu dia macam malas lah nak fikir. Dia macam lantaklah aku nak makan Maggi, lepas tu aku nak isap rokok macam tu. Lepas tu dia pun santai lah, makan lah Maggi lah. Makan. Tiba-tiba bunyi lagi suara berdehem tu. Lepas tu dia macam tak ada jadi ni, ada budak ni yang tak pergi surau juga. Lepas tu dia pun tegur. Dia cakap kalau kau tak pergi surau juga, meh lah sini duduk dengan aku. Dia tegur. Tapi tak ada yang sahut. Lepas tu dia macam taklah, ada apa lah kan. Dia nak sedapkan hati dia lah. Dia pun isap rokok lah macam biasa. Lepas tu tengah lepak-lepak tu, dia terpandang dekat tengah-tengah katil, dekat tengah-tengah dom dia kot ada katil berderet kan. Dekat dalam gelap tu dia ternampak macam ada susuk tubuh yang tengah baring tau dekat katil tu. Lepas tu dia macam macam ada orang kan, tapi macam dia tak nampak sangat sebab gelap kan. Lepas tu tiba-tiba kan dekat sebelah katil pun ada lagi. Lepas tu atas katil ada, sebelah katil pun ada, atas bawah ada macam susuk tubuh orang tengah baring tau. Lepas tu dia macam apa benda Lepas tu tiba-tiba macam bunyi
macam ada orang baring dekat atas katil dia. Dia katil bawah tu tadi. So atas katil dia tu ada katil lagi. Dia rasa macam ada orang baring dekat atas katil dia. Lepas tu dia macam, apa benda tu ni? Tapi dia tak intai. Lepas tu dia pandang lagi keliling dom dia tu. Dia time tu dia dah nampak yang dekat dom dia tu makin lama makin banyak tau susuk tubuh orang baring. Seolah-olah macam ada orang baring. And bila dia tengok lagi, tiba-tiba ada lagi dekat selang daripada satu katil dia tu, dia ternampak lagi ada orang baring. Tapi masa tu jelas gila yang dia nampak yang baring tu sebenarnya hantu bungkus atau pokong lah, something like that. Tapi yang pasti dia berbungkus lah baring dekat atas katil dia tu. Berdiri weh atas bawah. Uish, remang-remang. Dia berdiri weh atas bawah. Time tu dia dah takut dah. Dia terus berselubung kat selimut. Malam tu juga weh dia demam. So korang mesti ada pengalaman seram ponteng daripada surau kan. Aku rasa kan korang semua pernah dengar legenda ataupun urban legend yang cerita pasal orang ponteng solat Jumaat lepas tu kunci diri dekat loka. Tapi cerita pasal budak yang ponteng solat Jumaat tu kau-kau lah. Sebab yelah, sampai budak tu dah tak ada kan, sampai ke junior dia boleh dengar loka tu bergerak-gerak macam minta tolong untuk buka kan. Ingat tak cerita tu? Aku rasa korang tahu lah cerita legend tu. Okay, jadi tu je lah cerita aku untuk hari ni. Sebenarnya aku ada banyak lagi cerita, tapi aku tak nak cerita hari ni lah. Kita jumpa di episod yang seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe, like and tinggalkan komen. Tolonglah tinggalkan komen sebab korang memberi efek kepada aku punya channel. Dan jangan lupa share kalau korang suka dengan aku punya cerita. Share lah dekat kawan-kawan korang. Terima kasih atas sokongan korang. Road to 5k. Yeay, lambat gila nak 5k. Okay, jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum.